Hi, Assalamualaikum and good morning. Okay, so today our topic is mixture. Okay, what is mixture? Mixture is campuran. Okay, apa itu campuran? Okay, nanti kita tengok Okay, so you can refer your textbook page 87. So we have three situations here. Okay, situation 1. Wow, that's a lot. If it is separated like this, it is easier for me to count my money. Okay, untuk situation 1, dia sedang, okay, budak berdua ni dia sedang mengeluarkan duit daripada dalam tabung. Okay, kalau kita tengok duit tu bercampur kan, okay, antara duit 10%, 20%, 5%, ada juga duit kertas. Okay, itu yang kita kata mixture. Okay, number 2. Let us strain the tea first. The tea sediment is fully removed. Okay, air teh. Okay, nampak dalam teko tu. Okay, ada serbuk-serbuk teh. Jadi, kalau kita nak minum, okay, kita tapis dulu. So, lepas tu tengok dalam air tu dah tak ada serbuk teh lagi ya. Okay, number 3. First, sieve the flour. Now, the fine flour is separated. Okey, ni dia nak masak ni, nak buat kek ke. Okey, jadi dia ayak dulu tepung tu. Jadi the fine flour yang lebih halus, okey, dah dapat diasingkan dengan yang kasar sikit lah. Okey, so why do the materials in the mixtures need to be separated? Kenapa kita nak separate? Separate ni kita nak asingkan. Kenapa kita nak asingkan campuran ni? Okey, untuk situation 1 lebih mudah untuk kita kira duit. Sebab tu kita asingkan duit 10%, duit 20%, kita letakkan ikut kumpulan, ikut nilai dia. Okey, jadi lebih mudah untuk kita kira. Okey, number 2, kenapa kita perlu asingkan? Okey, ini untuk lebih mudah kita nak minum. Okey, number 3 ni untuk memasak. Okey, now page 88. Okay, methods to separate a mixture. Okay, kita ada beberapa method beberapa cara how to separate the mixture. Macam mana kita nak separate, nak asingkan campuran ni. Okay, look at this mixture. It is a mixture of muruku and nuts. Okay, kalau kamu tengok dalam gambar ni. Okay, sekejap. Okey, kalau tengok dalam gambar ni, yang ini teacher rasa ramai yang pernah makan Okey, ada campuran muruku and nuts dan kacang hijau. Okey. Okey, bawah ni ada kukan and kanang. Okey, dia kata I like muruku but I do not like nuts. Saya suka makan muruku, tapi saya tak suka kacang. Okey, yang seorang lagi I like nuts. Saya suka kacang. So, macam mana kita nak separatekan dia? Okey. Kugan and kanang can separate the mixture of muruku and nuts by using the hand picking method. So this is the first method, is hand picking method. Maksudnya dia asingkan menggunakan tangan lah. Kita gunakan tangan hand picking method. Okay, nuts for you, muruku for me. Okay, dia ambil kacang, dia letak sebekas. Okay, jadi akan tinggal muruku dalam sebekas tu lah. Okay, dia ambil muruku, ambil kacang. Okay, why is the hand picking method used to separate this mixture? Okay, kenapa kita sesuai guna hand picking method? Okay, sebenarnya kita ada banyak method. Okay, tapi method yang pertama ni, hand picking method ni, kenapa sesuai untuk kita separatekan muruku and nuts? Okay, because nuts and muruku are large. Okay, sebab dia besar. So, easy for us to take, okay, to pick the nuts, to pick the muruku. Senang kita nak pegang. Kalau dia halus macam tepung, kita tak boleh nak ambil satu-satu kan. Okay, and have different shapes, dan bentuk dia tak sama, dan jadi mudah kita nak cam. Dan juga warna dia pun berbeza, mudah kita nak ambil, nak pick lah using our hand. Okay, situation 1. Mother, what do you want to do? Mak nak buat apa? I want to bake a birthday cake for father. Okay, dia nak buat birthday cake. Suddenly, his brother adds some raisins into the flour.
brother don't. Look, they are mixed. Okay, tiba-tiba ada adik dia kacau. Dia mengganggu. Dia telah mencampurkan raisins. Dia telah campurkan kismis dalam tepung tu. Jadi bercampur. Susahlah kan dia nak masak dah bercampur kan. Nak buat kek tadi. Okay, so how can Kugan separate a mixture of raisins and flour? Macam mana kita nak asingkan raisins dengan flour? Okay, so tengok apa yang digunakan tu. Okay, Kugan separates a mixture of flour and raisins using the sieving method. Yang ini kita panggil sieving method. Okay. Okay, ni sieve lah ni. Okay. Lepas tu, jadi kita akan dapat asingkan tepung akan jadi sebekas. Okay, dia akan turunkan ikut sieve ni. Okay, jadi kita akan dapat resin sebekas. Okay, so why did Kugan choose that method? Okay, the sieving method can separate fine size materials and large size materials. Okay, menggunakan sieve ni, sieving method ni sesuai untuk mengasingkan materials yang besar dan yang halus. Okay, kalau macam muruku dengan nuts tadi dua-dua besar, tak sesuai lah guna yang ni. Okay, so yang ni kita campuran dia, raisins ni besar, flour ni halus kan. Okay, jadi sesuai untuk kita gunakan sieving method. Okay, situation 2. Why is my paper clips box here? Your paper clips are mixed with the sand. Okay, so ada campuran paper clip dengan pasir. Okay, macam mana kita nak asingkan paper clip dengan pasir? Macam mana method yang paling mudah? Okay, how can Kanang separate his paper clips from the sand? Kanang can separate the mixture of paper clips and sand using a magnet. Kita tahu yang paper clip dia boleh ditarik oleh magnet. So pasir tak boleh ditarik oleh magnet. Jadi kita nak mudah, kita pun ambil magnet dan kita isilah kat situ. Jadi paper clip akan melekat pada magnet tadi. Jadi dapatlah kita asingkan. Okay, so why did he use a magnet? Sebab apa? Okay, lebih mudah lah, sebab paper clip mudah boleh melekat pada magnet. Sedangkan pasir tak boleh. Jadi senang untuk kita asingkan. So methods yang ni kita using magnet. Okay, kita gunakan magnets. Okay, situation 3. I can't wait to rear this goldfish. Okay, dia dah beli ikan tu, nak isi dalam aquarium. Oh, this old aquarium is so dirty. There is a lot of sands and wood debris inside. Dah kotor, dah lama kan, banyak ni lah bahan benda-benda bahan yang barang-barang yang tak elok, kesan-kesan daun-daun kering ke. Okay, so how can we separate a mixture of sand and decay wood debris? Macam mana kita nak asingkan? We can separate this mixture using the flotation method. Okay, yang ini ialah method yang seterusnya, kita kata flotation method. Yes, wood and debris can float in water. Jadi dia pun dia pun pour the water. Okay, diisi air dalam bekas tu, dan yang mana-mana yang boleh terapung tu, okay, daun-daun kering ke, benda apa yang boleh terapung, dia akan terapung dan kita buanglah yang terapung tu. Okay, separate the wood debris. Okay, kita buang yang terapung tadi. Okay, yang ini sesuai untuk mengasingkan benda-benda yang terapung dan tidak terapung. Okay, situation 4. This investigation needs a color liquid from hibiscus petals. How do we produce this liquid? Okay, dia nak buat eksperimen yang memerlukan liquid. Okay, warna hibiscus ni lah, cair daripada hibiscus petals ni. Okay, lepas jadi dia tumbuk. Okay, dia pun campur dah dengan air.
macam mana kita nak asingkan. Nak asingkan kesan-kesan petals tadi kan, sebab kita nak cair dia sahaja. Jadi kita akan gunakan filter paper. Okay, filter paper kalau kat sekolah kita bolehlah tengok. Okey, jadi kita pun lipat. Okey, adalah caranya. Kalau kita dah ada kat sekolah nanti, teacher boleh tunjuk. Okey, kita gunakan filter tunnel ni. Jadi kita curahkan larutan tadi, mixture yang hibiscus tadi. Jadi dekat sini kita akan dapat air dia sahaja. Yang pieces of hibiscus tadi akan duduk dekat dalam filter paper. Jadi kita akan dapat liquid dia sahaja. Okey, kenapa? Why we use mixture, why we use filtration method ni? Kenapa kita guna filtration method? Yang ni lah. Yang ni tadi. Okey, ni ialah filtration method. Kenapa kita gunakan untuk asingkan dia? Because using the filtration method, solid materials can be separated from liquid materials. Okey, kaedah ni sesuai untuk mengasingkan liquid ni cair dengan solid materials. Benda yang apa je, maksudnya contohnya macam tadilah, pieces of hibiscus tu kan, petals dia tu, kelopak bunga tu. Jadi sesuai jadi kelopak bunga akan tertinggal ke atas ni. Liquid cair dia tu akan turun ke bawah. Ini paling sesuai kita gunakan filtration method. Okey, so kita ada belajar beberapa cara hari ni, iaitu filtration method yang ni. Okey, ni filtration method. Okey, this is flotation method. Okey, yang ni kita gunakan magnet. Dan yang ini kita gunakan sieving method. And last one, kita gunakan hand picking method. Okay, so that's all for today. Kita akan sambung untuk soluble and insoluble materials next week. Okay, thank you class.